Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa wala beri sekalian. Video kita pada kali ini, saya ingin kembali menyentuh pasal KK Mart, kontroversi token kalimah Allah yang benar-benar menggemparkan negara tak berapa lama dahulu. Dan kali ini ada satu plot twist yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu kontroversi token kalimah Allah yang telah melanda negara ini tak berapa lama dahulu melibatkan KK Mart, di mana benda itu dah melaratlah daripada KK Mart ini dikenakan tindakan undang-undang, dan kemudian kilang itu pun dikenakan tindakan undang-undang. KK Mart telah selamat kilang tersebut dan macam-macam lelegan sebenarnya. Dan yang terbaru, beberapa buah KK Mart, ada 3 buah setakat ini, satu dekat Perak, satu dekat Kuantan dan satu lagi dekat Sarawak, telah diserang dengan bom molotov koktail. Cumanya sampai sekarang polis masih lagi tidak mengenal pasti siapakah yang benar-benar bertanggungjawab. Tetapi itulah, adalah beberapa pihak yang lebih lajak dari laju, termasuklah Perdana Menteri, seolah-olahnya hendak menggambarkan bahawa perbuatan-perbuatan itu telah dilakukan oleh mereka yang pelampau kaum dan juga agama, sehingga mencetuskan tanda tanya. Macam mana mereka boleh buat konklusi macam tu? Dan adakah mereka ini sebenarnya hendak menanggut air keruh? Tetapi tak apalah, bukan itu yang kita nak ceritakan pada kali ini, tuan-tuan sekalian. Yang kita nak ceritakan ialah pada hari ini, pengasas KK Mart iaitu Datuk KK Chai telah menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dekat Istana Negara pada hari ini untuk menyatakan permohonan maaf beliau kepada Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama Islam dekat negara kita ini, dan juga kepada seluruh umat Islam dekat Malaysia ini, di mana KK Chai telah menyatakan bahawa memang perkara itu berada di bawah tanggungjawab beliau dan beliau telah mengambil full responsibility atas apa yang telah berlaku, tidak ada alasan, dan meminta agar rakyat Malaysia agar memaafkan beliau, tak boikot KK Mart. Dan Sultan Ibrahim pun dalam pertemuan tersebut telah menyatakan amaran baginda yang pertama dan terakhir. Lepas ini jangan ada lagi benda-benda yang boleh menggegar atau menggugat sensitiviti mana-mana pihak, terutamanya orang-orang Islam dekat negara kita ini. Sebab baginda tak nak keharmonian dalam negara kita ini tergugat dek kerana sikap ekstremisme ataupun sikap sambil lua beberapa pihak tertentu. Dari satu segi baguslah, bagi saya baguslah secara asasnya kan. Pihak KK Mart telah berjumpa sendiri Yang di-Pertuan Agong. KK Chai sendiri iaitu ketua kepada KK Mart ini, ketua kepada KK Group lah secara asasnya, berjumpa sendiri dengan Yang di-Pertuan Agong untuk memohon ampun bagi pihak KK Mart kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga kepada seluruh umat Islam. Satu langkah yang saya rasa okey lah, baguslah tu kan. Cumanya tuan-tuan sekalian, adalah beberapa persoalan nakal dalam otak saya ini. Yang pertamanya ialah kan, power gila kabel dia, betul tak? Dia buat salah macam tu, direct boleh jumpa Yang di-Pertuan Agong, boleh pula minta maaf. Boleh pula minta maaf dengan Yang di-Pertuan Agong direct. Sebab sebelum ini pun bukan kita tak ada kes macam contohnya orang telah melanggar sensitiviti agama Islam dan sebagainya. Tapi tak ada pula mereka ini boleh ada akses untuk jumpa Yang di-Pertuan Agong untuk memohon ampun kepada Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama Islam dekat negara ini sebagainya. Tapi Datuk KK Chai ni punya kabel dia sangat-sangat power kan, sampai beliau boleh berjumpa direct, menghadap direct Yang di-Pertuan Agong yang kita tahu memang sangat-sangat sibuk orangnya. Jadi power gila lah kabel dia sebenarnya kan. Yang keduanya, bila KK Chai ini dah minta maaf, adakah kita boleh simply maafkan ke, dan kemudian kita dah tak boikot KK Mart ke dan sebagainya? Adakah itu yang boleh kita lakukan? Pertamanya, saya kena tegaskan dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bukanlah orang yang akan menghasut anda untuk boikot ataupun meminta anda untuk jangan boikot. Bagi saya, apa saja pilihannya anda buat, anda nak boikot ke, tak nak boikot ke, terpulang kepada anda sebab anda mempunyai pemikiran yang tersendiri. Saya memang seorang pempengaruh, tetapi saya tidak mahu menggunakan kedudukan saya untuk mempengaruhi apa yang orang kena buat. Bagi saya, anda semua bijak pandai, pandai-pandai anda lah sama ada nak boikot ataupun tidak. Macam saya sendiri sebagai contohnya, saya memang tidak akan membeli dekat KK Mart lah, melainkan kalau terpaksa sangat-sangat. Sebagai contohnya, tengah-tengah malam nak benda yang memang terdesak, tapi kedai lain semua tak buka, tak ada kedai Aceh yang buka 24 jam ke apa-apa kan, KK Mart saja buka, maka terpaksalah pergi ke KK Mart. Tetapi selagi saya boleh beli kat kedai lain, saya akan pergi ke kedai lain. Macam itulah kiranya. Kiranya saya bukan nak kata saya boikot, cuma kalau tak ada keperluan saya tak pergi. Tetapi berbalik pada isu, adakah kita patut meneruskan boikot ataupun tidak? Macam saya katakan, terpulang pada anda. Cumanya bagi saya lah, saya peribadi,
Benda boykot ini sebenarnya adalah perlu sebab ini akan memberikan pengajaran bukan sekadar pada KK Mart tetapi kepada mana-mana pihak dekat luar sana yang memang senantiasa mencari jalan untuk menangguk di air keruh, cuba untuk menggugat keamanan dan juga untuk mengacau sensitiviti agama Islam terutamanya dekat negara kita ini. Sebab benda-benda ini dah kerap sangat berlaku dan tempoh beberapa tahun ini pun dah 3-4 benda berlaku dah. Itu yang kita tahu, itu yang viral. Yang tak viral, yang melibatkan orang perseorangan dan sebagainya, macam mana pula kan? Jadi, selagi tidak ada sebarang tindakan yang benar-benar tuntas daripada orang-orang Islam sendiri untuk mengajar mereka ini agar lebih menghormati orang Islam selaku majoriti dekat negara kita ini, selaku satu kaum yang mempunyai kuasa membeli yang paling tinggi sebenarnya dekat negara kita ini, maka sampai kesudah mereka tidak akan mengambil pengajaran. Dan kita juga hendak memberikan pengajaran ini kepada mana-mana syarikat bukan Melayu, bukan Islam yang cuba untuk mengelirukan orang ramai, terutamanya orang-orang Melayu, orang Islam, dengan memberikan jenama-jenama produk mereka dengan jenama-jenama ala-ala Melayu, ala-ala Islam. Sebagai contohnya bihun kampung ataupun teh cap masjid ataupun Pau Ahmad, macam-macam lagi. Konon-kononnya ini adalah produk macam Melayu kan, nama Melayu, tetapi sebenarnya produk bukan Melayu. Kekeliruan ini mestilah dihentikan. Kita minta sangat-sangat kementerian dan juga kerajaan dalam mana-mana agensi yang berkaitan, tolong pastikan yang mereka ini tidak sewenang-wenangnya mengelirukan pengguna dengan menggunakan nama-nama Islamik, nama-nama Melayu, tulisan Jawi dan sebagainya kat produk-produk mereka untuk mengaburi mata pengguna. Sedangkan mereka inilah yang dok begitu sakan menentang penggunaan tulisan Jawi dekat sekolah-sekolah dan sebagainya. Tengok-tengok bila buat produk untuk dijual kepada masyarakat, pandai pula korang buat tulisan Jawi kan? Hai, itu namanya ngarut tuan-tuan sekalian, hipokrit namanya sebenarnya. Jadi oleh kerana itu, bagi saya lah, tindakan boykot ini sebenarnya lebih kepada untuk memberikan pengajaran kepada semua pihak, bukan sekadar kepada KK Mart. Tetapi having said that, tindakan boykot ini sama sekali tidak bermaksud mana-mana pihak, terutamanya mereka yang mungkin lebih lajak dari laju, mengambil tindakan melanggar undang-undang seperti membaling bom molotov koktail ke ataupun sabotaj ke dan sebagainya. Yang itu tak patut dilakukan. Sekali lagi saya buat benda ini, saya cakap benda ini bukan untuk menuduh mana-mana pihak, jauh sekali bersetuju dengan Perdana Menteri, sekadar satu ingatan umum. Tetapi saya yakin orang-orang Melayu, orang-orang Islam dekat negara kita ini memang merupakan sejenis bangsa dan juga kaum yang sedar diri sebenarnya, bijak laksana. Sebab mereka tahu mereka sekarang ini begitu orang kata apa ditekan sebenarnya oleh undang-undang negara kita ini. Balik-balik kalau benda-benda berkaitan kaum terjadi, kita juga yang kena atas alasan 3R dan sebagainya kan. Jadi kebarangkalian untuk mereka melakukan kebejatan seperti itu memang tidak begitu tinggi lah sebenarnya. Dan seandainya kalau pihak polis telah mengenal pasti mana-mana pihak individu ataupun berkumpulan yang melakukan kebejatan terhadap KK Mart itu, saya setuju sekiranya kalau mereka ini dihadapkan ke muka pengadilan dan dikenakan hukuman sekeras-kerasnya. Kita tidak akan bertoleransi dengan sebarang bentuk keganasan ataupun perbuatan jenayah. Tetapi untuk terus menuduh bahawa ini adalah perbuatan orang-orang Melayu, orang Islam, benda itu adalah tidak tepat sama sekali dan adalah satu perkara yang sangat curang serta boleh mengundang benda-benda yang tak bagus. Tetapi dalam masa yang sama, kita dapat perhatikan ahli-ahli politik pula yang terlampau sibuk sangat dok bercerita pasal KK Mart ini kan, dok bercerita pasal kita jangan boykot KK Mart lah dan sebagainya, siap minta MKN masuk campur dan itu ini macam-macam lagi lah. Dan ini mengundang persoalan lagi satu, mengapakah ahli-ahli politik ini, terutamanya mereka yang bukan Melayu ke Islam, macam terlampau sibuk sangat hendak mempertahankan ataupun melindungi KK Mart ini? Adalah satu pandangan dekat Facebook saya jumpa, daripada siapa minta maaf saya lupa. Dia kata perkara yang menyebabkan ahli-ahli politik ini benar-benar macam melindungi KK Mart, sebab KK Mart ini bukan sekadar KK Mart, tetapi bawah KK Group itu ada banyak sekali perniagaan syarikat-syarikat yang ada di antaranya memang sangat-sangat besar dan diyakini mereka ini merupakan funder kepada parti-parti politik tertentu ataupun kepada individu-individu politik tertentu. Oleh kerana itulah pihak-pihak ini begitu bising mempertahankan KK Mart dan mereka tidak mahu KK Mart ini diboykot seterusnya mengalami kerugian. Apatah lagi KK Group ini difahamkan sedang berusaha untuk masuk dalam IPO. Jadi sebarang benda yang berkaitan seperti ini, sebarang benda yang kontroversi seperti ini akan menyebabkan mereka ini tersangkut daripada masuk ke IPO dan akan menyebabkan kerugian kepada mereka. Mereka
mereka tak dapat untung lebih. Bila tak dapat untung lebih, tak dapat refund lebih. Macam itulah pandangan yang saya jumpa dekat Facebook tersebut. Sejauh mana kebenarannya, wallahu a'lam bisawab, tetapi ini adalah logik kalau kita nak fikirkan. Tetapi untuk menutup video kita pada kali ini, tuan-tuan sekalian, kita menghargailah tindakan pihak KK Group untuk berjumpa dengan Yang Bertuan Agong, menghadap Yang Bertuan Agong untuk memohon maaf bagi pihak mereka kepada Yang Bertuan Agong dan juga kepada umat Islam dekat negara kita ini. Satu usaha yang saya rasa bolehlah kita puji sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama juga, anda hendak meneruskan untuk memberikan pengajaran kepada mereka dan juga kepada semua-semua yang kat luar sana, itu terpulang pada anda. Saya tak kata saya sokong, saya tak kata saya bangkang, saya cuma kata anda lebih bijak untuk menentukan apakah tindakan anda yang tersendiri. Macam saya katakan tadi, saya tidak akan berbelanja dekat KK Mart melainkan kalau benar-benar terpaksa. Dan itu pun kira okey dah sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Dah cukup okey dah, sebab orang Melayu kat negara kita ini bukan jenis yang ganas, bukan jenis yang melakukan apa-apa saja perbuatan yang menjurus kepada kezaliman. Sebab andai kata kalau orang Melayu ini tanya soalan ini dekat Datuk KK Chai, masa tu baru dia pening kepala. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?